A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menekan video ini. Nama saya Muhammad Fadil bin Abdullah. Selamat datang ke channel saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua. Seterusnya, pesanan Saidina Umar. Selepas Saidina Umar dilantik menjadi khalifah yang kedua, antara pesanannya ialah yang pertama, Al-Quran menjadi panduan utama dan akan mengikuti jejak langkah Rasulullah dan Abu Bakar. Saidina Umar, selepas beliau dilantik menjadi khalifah yang kedua, beliau berpesan kepada rakyat-rakyatnya, iaitu jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan dan beliau akan mengikuti jejak langkah pemerintahan Rasulullah dan juga Saidina Abu Bakar. Yang kedua, jika aku benar, ikutilah aku. Jika aku salah, perbetulkanlah aku. Sama juga dengan pesanan Saidina Abu Bakar. Selepas beliau dilantik menjadi khalifah, beliau berpesan kepada rakyat-rakyatnya agar jika dia benar, ikutlah dia, dan jika dia salah ataupun melakukan kesalahan, tegurlah aku. Dan yang ketiga, jangan menganiaya saudaramu. Jangan menganiaya saudaramu ataupun orang-orang se-Islam dengan kamu. Okey, seterusnya kita tengok kepada akhlak Saidina Umar. Bagaimana akhlak Saidina Umar? Beliau yang pertama beliau seorang yang sangat tegas dalam pemerintahan beliau, sehingga kan semua rakyat-rakyat takut untuk berhadapan dengan Saidina Umar ini. Yang kedua, beliau seorang yang sangat bijak mengurus. Di zaman Saidina Umar lah ditubuhkan Baitul Mal untuk membantu rakyat-rakyat yang dalam keadaan susah. Yang ketiga, walaupun beliau ni seorang yang tegas, tapi lemah lembut tu ada dalam jiwa beliau. Yang keempat, beliau seorang yang sangat adil. Tak kira siapa yang melakukan kesalahan, beliau akan menghukum, tidak mengira siapa pun, tidak mengira jawatan, pangkat dan sebagainya. Beliau sangat adil dalam pemerintahannya. Seterusnya, yang kelima, beliau seorang yang sangat berani menegakkan Islam. Dalam satu kisah, Saidina Umar ketika dia ingin berhijrah mengikuti Rasulullah pergi ke Madinah, pada masa tersebut orang Islam berhijrah ke Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi sebab takut dengan orang kafir yang akan menentang mereka. Tapi Saidina Umar ini, beliau berhijrah dalam keadaan terbuka. Malah beliau mengumumkan lagi, beliau ingin pergi berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Tiada seorang pun yang mengganggu beliau, tiada seorang pun yang menghalang hijrah beliau. Betapa beraninya Saidina Umar. Seterusnya kita tengok peranan, jasa dan pengorbanan. Apakah peranan Saidina Umar, jasa dan pengorbanan beliau semasa pemerintahan beliau? Okey. Yang pertama, memerangi tiga golongan. Golongan yang pertama, memerangi golongan nabi palsu. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, ramai yang mengaku menjadi nabi yang seterusnya selepas Nabi Muhammad. Yang kedua, enggan membayar zakat. Saidina Umar memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi golongan yang murtad. Golongan murtad ini mengatakan bahawa Nabi sudah pun wafat, buat apa lagi kami nak mengikuti Islam? Baliklah kepada agama asal mereka. Jadi mereka ini murtad
selepas kewafatan Rasulullah. Jadi Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar memerangi golongan-golongan ini. Golongan yang pertama, golongan Nabi palsu, golongan yang enggan membayar zakat, dan juga golongan murtad. Yang kedua, orang pertama menubuhkan Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah tempat untuk membantu golongan-golongan fakir, golongan-golongan miskin. Yang ketiga, memulakan takwim Islam ataupun kalendar Islam. Jadi zaman Saidina Umar inilah bermulanya kalendar Islam. Seterusnya, keberaniannya menyebabkan orang Islam dapat melakukan ibadah secara terbuka. Selepas Saidina Umar memeluk Islam, orang-orang Islam merasakan selamat, merasakan aman untuk melakukan ibadah secara terang-terangan, secara terbuka. Sebab apa? Sebab orang kafir ni dia sangat takut dengan Saidina Umar. Okey, seterusnya kita tengok kewafatan Saidina Umar. Okey, kewafatan Saidina Umar, yang pertama wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Yang kedua, beliau wafat pada umur 63 tahun, sama dengan umur Nabi Muhammad dan juga umur Saidina Abu Bakar ketika wafat. Yang ketiga, dibunuh ketika solat subuh oleh Abu Lu'lu'ah. Saidina Umar ini dibunuh ketika mengimami solat subuh. Pada waktu itu Saidina Umar mengimamkan solat subuh, dan ketika Saidina Umar sujud, Abu Lu'lu'ah ni masuk dengan membawa pedang yang bersalut dengan racun. Apabila Saidina Umar sujud, Abu Lu'lu'ah ni dia menghunus pedang tersebut daripada belakang Saidina Umar, sehinggalah perut Saidina Umar itu terkoyak, terburai perut Saidina Umar. Tapi waktu itu Saidina Umar masih lagi dalam keadaan solat, masih lagi khusyuk melakukan solat. Dan apabila Saidina Umar bangun daripada sujud, beliau terjatuh dengan perlahan-lahan. Kalau kamu lihat buku teks kamu, gelaran yang diberikan kepada Saidina Umar ialah Al-Faruq. Al-Faruq ini bermaksud membezakan antara hak dan batil, iaitu membezakan antara yang benar mana yang salah. Jadi gelaran Saidina Umar ini, kalau lihat buku teks kamu, dia beri sebagai, di sini Ustaz sebutkan 3. Yang pertama Abu Hafs, iaitu bapa Hafsah. Yang kedua Syahid Mihrab, dan yang ketiga ialah Al-Faruq, iaitu membezakan antara hak dan batil. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai Saidina Umar Al-Khattab, dan juga dikenali sebagai Al-Faruq, iaitu yang membezakan antara hak dan batil. Jadi sampai di sini sahaja penerangan Ustaz. Bertemu lagi kita di dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan subscribe untuk tidak ketinggalan mengikuti video-video daripada Ustaz, insya-Allah. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.